Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita hari ini untuk belajar tentang pengorbanan wiranegara. Buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Okey, kamu buka muka surat 101. Standard kandungan kita untuk hari ini ialah 3.7. Murid menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Standard pembelajaran 3.7.1. Murid dapat menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Objektif kita hari ini ialah murid melengkapkan karangan dengan menggunakan penanda wacana. Kriteria kejayaan pula ialah murid dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 3 perenggan karangan dengan baik dan menggunakan sekurang-kurangnya 3 penanda wacana. Nilai kita ialah cinta akan negara. Penanda wacana. Okey, ada 5 penanda wacana yang kita telah hafal iaitu ASSDA, antara, selain itu, seterusnya, di samping itu dan akhir sekali. Kamu boleh gunakan 3 atau 4 penanda wacana ni dalam karangan yang akan kita buat nanti. Okey, selain daripada yang penanda wacana ASSDA, antara, selain itu, seterusnya, di samping itu dan akhir sekali, kita ada penanda wacana untuk memulakan perenggan lain iaitu sementara itu, lebih-lebih lagi, dalam pada itu, lain daripada itu, pada waktu yang sama, dalam pada itu. Okey, jadi ikut kamu yang mana kamu senang hafal ya kan. Bagi cikgu, anak-anak murid cikgu, mereka telah hafal ASSDA. Okey. Okey. Jom kita tengok buku muka surat 101. Pengorbanan wiranegara. Okey. Aktiviti melengkapkan karangan dengan menggunakan penanda wacana. Pada minggu lepas, Imran dan kawan-kawannya menonton tayangan video tentang Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Akronim untuk Angkatan Tentera Malaysia kita gunakan ATM. Selain mempertahankan negara, mereka juga menghulurkan bantuan kepada masyarakat. Okey, anggota tentera ni selain daripada bertugas untuk mempertahankan negara berada di sempadan-sempadan kawasan negara, mereka juga menghulurkan bantuan lain kepada masyarakat. Contohnya sekarang kita boleh tengok di mana-mana sekatan jalan raya, polis dan juga tentera bekerjasama untuk bertugas di kawasan tersebut. Okey, kita tengok sambungan karangan dalam tayangan tersebut. Okey, lengkapkan karangan. Maksudnya kamu kena buat karangan ini. Penutup diberi, Imran dan kawan-kawannya bertepuk tangan sambil bersorak riang selepas menonton tayangan itu. Mereka sungguh bangga akan pengorbanan wiranegara. Yang itu kita gunakan sebagai penutup iaitu pada perenggan ke-6. Okey, perenggan pertama kita ialah pada minggu lepas. Yang ni perenggan pertama. Jadi sekarang kita kena buat karangan. Kita sambungkan karangan. Sambungkan karangan ni dalam tayangan tersebut pada perenggan kedua. Jadi jumlah karangan kita ialah 6 perenggan. Okey, berdasarkan gambar yang pertama dalam buku teks yang diberi, terdapat 2 perkataan pada gambar iaitu berkumpul dan juga bersedia. Okey, jadi kita mula dalam perenggan kedua. Pada perenggan kedua, dalam tayangan tersebut. Okey, lepas tu dalam tayangan tersebut kita nak mulakan dengan gambar yang pertama iaitu kita akan gunakan perkataan berkumpul dan bersedia. Kita cuba bina 3 atau 4 ayat dalam satu perenggan. Jadi dalam tayangan tersebut, anggota ATM berkumpul di kawasan pemindahan mangsa banjir.
Mereka menurunkan bot daripada lori. Yang ni kita nampak dalam gambar. Mereka sedang menurunkan bot. Mereka telah bersedia, perkataan bersedia untuk menaiki bot dan menyelamatkan mangsa banjir di kawasan yang terlibat. Okey, jadi kita ada 1, 2, 3 ayat. Okey, ayat-ayat ni ada yang ayat yang menggunakan kata hubung. Jadi ayat ni ialah ayat majmuk. Kita biasakan guna ayat majmuk dalam membina ayat. Jadi, apa yang kita guna dalam membina ayat, kita akan buat dalam karangan. Bezanya dalam membina ayat, hanya satu ayat. Dalam karangan, kita akan gunakan 3 hingga 4 ayat. Jadi, kita gunakan perkataan-perkataan kata hubung. Contohnya seperti agar, supaya, untuk. Supaya ayat kita lebih berkembang dan menjadi ayat majmuk. Contoh di sini, mereka telah bersedia untuk menaiki bot, satu ayat. Menyelamatkan mangsa banjir di kawasan terlibat. Okey, ada dan. Ni ialah ayat majmuk. Dan ni ialah kata hubung. Okey. Untuk gambar yang kedua, kita ada perkataan berpindah dan membantu. Okey, siapa yang berpindah? Yang berpindah ialah mangsa banjir. Siapa yang membantu? Okey, orang yang membantu ialah anggota ATM. Okey, jadi kita dah tahu mengapa mereka berpindah? Okey, kerana rumah mereka telah dinaiki air. Rumah mangsa banjir ni telah dinaiki air. Okey, jadi kita gunakan soalan-soalan tu. Okey, kemudian kita jawab soalan-soalan yang kita cuba tanya tu supaya menjadi sebuah karangan yang mempunyai kosakata yang baik. Okey, seterusnya ialah kata penanda wacana. Seterusnya, apabila pasukan ATM sampai di kawasan yang terjejas, sampai di mana? Di kawasan yang terjejas. Terjejas akibat banjir. Okey, mereka membantu. Mereka ni ialah pasukan ATM. Mereka membantu mangsa untuk berpindah. Berpindah ke mana? Ke kawasan penempatan mangsa banjir. Jadi soalan yang kita tanya akan menyebabkan karangan kita akan menjadi sebuah karangan yang baik. Okey. Mereka bekerjasama. Siapa tu? Mereka tu pasukan ATM. Atas ni kita dah guna pasukan ATM. Jadi bawah tu kita tulis mereka. Mereka bekerjasama membantu. Perkataan membantu yang berwarna merah kita dah guna. Membantu menyelamatkan mangsa banjir. Mengapa mesti menyelamatkan mangsa banjir? Supaya agar tidak berlaku kejadian yang lebih buruk. Apa kejadian yang lebih buruk? Contohnya, kematian akibat banjir, lemas, rumah dihanyutkan. Okay? Banyak lagi yang boleh kita masukkan dalam karangan. Okay? Dengan soalan-soalan, jadi bila kita jawab soalan yang kita tanya diri kita tu, dia akan menyebabkan karangan kita lebih panjang. Okey. Okey, selain itu, ini adalah gambar yang ketiga. Okey, perkataan yang diberi ialah perkataan memasak bergotong royong. Kita tengok dalam gambar, siapa yang memasak? Anggota ATM. Siapa yang bergotong royong? Anggota ATM, ramai-ramai. Dan mungkin juga mangsa banjir juga menolong sama ada memotong, membasuh di belakang. Okey, ni ialah kawasan memasak. Okey, kita tengok apa yang boleh kita tulis dalam karangan, dalam perenggan ini. Selain itu ialah penanda wacana. Selain itu, pasukan ATM juga memasak untuk mangsa banjir. Ya, pasukan ATM ni memasak, sedang menggoreng ayam. Ya, jadi kita guna memasak. Untuk siapa? Untuk mangsa banjir.
Mereka bergotong royong semasa menyediakan makanan. Mengapa mereka bergotong royong? Supaya kerja yang susah menjadi mudah dan cepat. Okey, kita masukkan di sini supaya ayat kita lebih menjadi ayat majmuk. Okey, mudah dan cepat. Mereka membantu dengan ikhlas. Ni nilai yang kita masukkan dan dapat mengurangkan beban mangsa banjir. Mangsa banjir ni dah mengalami kesusahan. Jadi apabila orang menolong mereka, mereka akan rasa lega, rasa dapat kurangkan beban yang mereka hadapi. Okey, seterusnya kita ke gambar yang keempat. Seterusnya, kita tengok gambar yang keempat. Perkataan yang diberi ialah mencuci dan mendirikan. Okey, siapa yang mencuci? Pasukan ATM. Okey, mencuci apa tu? Mencuci lumpur di kawasan yang terjejas akibat banjir. Okey, seterusnya kita tengok karangan kita. Di samping itu. Di samping itu ialah penanda wacana. Pasukan ATM juga mencuci rumah yang terjejas akibat banjir. Mereka membersihkan lumpur yang memenuhi kawasan rumah. Mereka juga mendirikan semula rumah yang telah rosak dipukul arus banjir yang deras. Okey, jadi pasukan ATM ni membantu mengurangkan beban mangsa banjir ya. Di kawasan halaman rumah dipenuhi lumpur. Okey, kamu boleh membina ayat lebih daripada 3 ayat yang macam cikgu buat. Kamu boleh buat 4 ayat, malah kamu boleh huraikan lebih panjang. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, cikgu harap kamu dapat membina ya, melengkapkan karangan yang cikgu beri. Okey, kita harus juga menghormati ya, menghormati pasukan ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Dan kita perlu menanam semangat cinta akan negara. Okey, cikgu harap dapat berjumpa lagi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.